Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim, amma ba'd. Hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Hari ini hikmah yang ke 100. Bismillahirrahmanirrahim. Hikmah yang ke-160. Syekh Ibn Ajibah rahimahullah berkata, seterusnya menghilangkan pandangan makhluk daripada hati dengan memandang kepada Tuhan yang Maha Hak tidak akan berhasil melainkan dengan cara mengenali Tuhan yang Maha Hak di samping setiap sesuatu, serta menyaksikannya pada setiap sesuatu sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Ibn Athaillah Sakandari rahimahullahu ta'ala dengan kata-katanya yang disebutkan dalam hikmah ini, insya-Allah. Syekh Zarruq rahimahullahu ta'ala berkata, kemudian asas semua perkara ini ialah kewujudan ma'rifah, mahabbah dan fana sebagaimana dikatakan oleh pengarang rahimahullahu ta'ala, man arafal haqqa syahidahu fi kulli syai' wa man faniya bihi ghaba an kulli syai' wa man ahabbahu lam yu'sir alaihi syai'a. Siapa yang benar-benar mengenali Tuhan yang Maha Hak akan menyaksikannya pada setiap sesuatu. Sesiapa yang fana dengannya akan gaib daripada segala sesuatu. Sesiapa yang cinta kepadanya tidak akan mengutamakan ke atasnya sesuatu yang lain. Syahidahu melihat atau menyaksikannya, faniya bihi fana dengan Allah, ahabbah mencintainya. Mafhum hikmah. Sesiapa yang telah mencapai hakikat di maqam ma'rifatullah akan menyaksikan Allah Subhanahu wa ta'ala pada setiap perkara tanpa gaib daripadanya. Sesiapa yang mencapai hakikat di maqam fana pula tidak akan melihat di alam wujud ini sesuatu selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia juga akan gaib daripada selain Allah, termasuk daripada dirinya sendiri. Sedangkan sesiapa yang mencapai hakikat di maqam mahabbah Allah akan mencintai Allah lebih daripada segala yang lain, termasuk segala kehendak dan hawa nafsu dirinya sendiri. Seorang arifin pernah bermadah, muzaraftul ilaha lam ara ghaira wa kazal ghair indana mamnu mustajammatu ma khashitu iftiraqa wa ana al-yawm wasilun majmu'u. Sejak aku kenal Tuhan, aku tidak lihat selainnya. Begitu juga selainnya di sisi kami adalah mustahil. Sejak aku berhimpun, aku tak takut perpisahan. Maka aku hari ini seorang yang sampai dan terhimpun. Sebahagian ulama rahimahullah berkata, abatil mahabbatu an tastamila muhibban bighairi mahbubih, fasahatil ghairatu la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah. Kasih sayang yang sebenar enggan menggunakan orang yang mengetahui dengan yang lain daripada yang dikasihinya. Lalu kecemburuan berteriak, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah. Kamu wahai Muhammad tak akan dapati sesuatu golongan yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala
dan hari akhirat berkasih sayang dan bertolong menolong dengan sesiapa yang menentang Allah dan Rasulnya. Syekh Qutb rahimahullah berkata, tali hubungan darah dan kerabat terputus di perbatasan keimanan. Tali hubungan ini hanya boleh dipelihara selama mana tak ada penentangan dan perseteruan antara dua panji Allah dan panji syaitan. Bersahabat baik dengan ibu bapa yang musyriki memang disuruh oleh Allah agar apabila di sana tidak ada peperangan antara pejuang agama Allah dengan puak syaitan. Apabila wujud pertentangan, persengketaan, peperangan dan pemusuhan, maka hubungan-hubungan yang tidak terikat dengan simpulan yang sama pada tali yang sama itu akan terputus. Sayyiduna Abu Ubaidah telah membunuh bapanya pada hari peperangan Badar. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an as-Siddiq berazam untuk membunuh anaknya sendiri Abdurrahman yang pada ketika itu belum lagi memeluk Islam. Sayyiduna Mus'ab bin Umair telah membunuh saudaranya Ubaid ibn Umair. Sementara Sayyidina Umar, Hamzah, Ali, Ubaidah dan Al-Haris rahimahullah telah membunuh beberapa orang ahli keluarga masing-masing. Mereka mengabaikan hubungan darah dan kekeluargaan serta memandang kepada hubungan agama dan akidah sahaja. Inilah setinggi-tinggi kefahaman mengenai hubungan-hubungan nilai dalam neraca pertimbangan Allah Subhanahu wa taala. Syekh Al-Buti rahimahullah berkata, ketahuilah bahawa orang yang beriman dengan Allah Subhanahu wa taala mestilah mempunyai sebahagian daripada tiga sifat ini. Dia mestilah menikmati sesuatu daripada ma'rifatullah. Kerana bagaimana mungkin orang yang tidak mengenali Allah akan beriman kepadanya. Selain itu, orang mukmin yang juga mestilah menikmati sesuatu daripada sifat ghaib daripada selain Allah. Kerana bagaimana mungkin orang yang sentiasa takut dengan selain Allah akan beriman kepadanya. Orang mukmin juga mestilah menikmati sesuatu daripada kecintaan kepada Allah. Kerana bagaimana mungkin orang yang seluruh cintanya bukan kepada Allah akan beriman kepadanya. Hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah, dalam hikmah yang kita bincang ini, pengarang Ibn Atta'illah Sakandari rahimahullahu ta'ala ingin membahagikan manusia kepada tiga keadaan, tiga golongan. Pertamanya, siapa yang mengenali Allah yang hak, maka dia menyaksikan pada setiap sesuatu. Maknanya, kefahaman ma'rifatullah yang sebenar, yang dia tahu sungguh-sungguh, seolah-olah dia boleh merasakan keberadaan, kewujudan Allah dalam semua keadaan. Dia tengok matahari, dia merasakan kebesaran Allah. Wasyamsu tajri li mustaqarril laha, zalika taqdirul azizil alim. Dan matahari yang berjalan di atas paksi dan objeknya, yang demikian itu merupakan ketentuan Tuhan yang bersifat Maha Aziz, perkasa, lagi Maha mengetahui. Dia akan merasakan kebesaran Allah. Bila dia tengok gunung ganang, dia teringat ini merupakan ciptaan Allah menjadi pasak di muka bumi. Wal jibala autada, dan kami jadikan gunung ganang sebagai pasak-pasak di muka bumi. Dia tengok apa pun, dia tengok binatang, seperti mana dia tengok unta, maka dia ingat akan kebesaran Tuhan. Wa ilal ibili kaifa khuliqat, bagaimana kepada unta, kalau kamu perhati dan ambil iktibar, bagaimana ia diciptakan, menyebabkan dia tengok, dia faham. Jadinya di sini orang yang makrifah tengok satu-satu akan terimbas dalam pemikirannya, dalam ufuk mindanya, dalam hati sanubarinya akan keberadaan Allah, kewujudan Allah, kekuasaan Allah, dan disifatkan dengan segala sifat-sifat yang sempurna. Isu yang kedua, siapa yang fana dengannya maka hilanglah daripada setiap sesuatu.
Apabila kita kata fana dengan Tuhan, maka di situ seolah-olah yang lain kita tak nampak ke apa satu dah. Bila sebut fana di sini, kita merasakan kegerunan, ketakutan, kehebatan Allah Rabb al-Alamin, maka keterlupaan kita kepada benda lain kita terlupa. Saya contoh, kita beli baju, Syekh pakailah baju comel-comel, belilah ni nak bagi duit ni 10,000, beli baju hak comel, beli seluar hak comel, beli hak baik-baik semua. Maka kita pun belilah, tanya orang yang pakai baju ni, cari baju hak terbaik, seluar terbaik, kasut terbaik, stoking terbaik, disangkut pada tubuh kita. Bila dah sangkut pada tubuh kita, kita pun berjalan. Jalan depan keluarga kita, depan anak beranak kita. Mereka kata, wow, comel-comel. Kita pun nampak. Sekali-sekali duk tengok baju, duk tengok jam, duk tengok kasut. Oh, comel. Duk sebut, comel. Jadi, otak dia nampak apa? Baju comel, seluar comel, piah comel, semua sekali duk nampak yang tu. Sebab dia tahu benda ni hebat sangat bagi dia. Daripada dulu lagi sampai 50 tahun dah aja beli hak comel-comel macam ni, tiba-tiba hari ni dapat. Oh, hebat. Tapi ni orang ni, tengah dia terasyik dengan baju luar comel, kasut comel dia ni, kita pergi lepas dia dalam kandang singa. Dia duk sebut hak comel lagi dah. 15 ekor singa mari nak terekam. Dia nampak tak hak comel? Panak habis. Kalau kita kata, duduk dulu. Keluarga dia telefon dia, comel dah baju tadi, nak cakap tak? Habis tak ada apa satu. Hak comel boleh tak sebut. Jadi ingat bapak singa tu. Mati aku sekali ni. Jadi pada masa itu, bila dah takut kepada bapak singa tu, hak lain tak nampak habis dah. Bila takut dah bapak singa tu, hak lain tak nampak habis dah. Orang nak cakap, nak puji, nak apa, tak ada dah. Sebab dia telah fana ataupun dia telah takut kepada makhluk yang lain, kepada benda yang lain. Dia tupu pada takut hak tu, hak lain habis dia terlupa. Tak payah nak bincang lah comel berapa baju ni, nak tanya engkau ambil daripada tukang jahit mana, tailor mana, dah dia tak nak jawab. Sebab apa? Sebab pada masa itu dia telah terfana dengan satu benda. Itu baru makhluk, namanya singa. Bayangkan orang yang kenal Allah Rabb al-Alamin. Bacalah sejarah Atabatul Ghulam rahimahullahu ta'ala, orang yang hebat. Macam mana dia boleh pergi bertemu dengan majlis ilmu melalui pasar yang riuh rendah dan sibuk dengan pelbagai aneka jualan. Sedang dia berjalan nak pergi ke pasar ni, kiri kanan belakang depan tu ramai orang tu. Bila dia sampai, orang tanya dia, "Ya Atabatul Ghulam, apa yang kamu tengok di pasar yang hiruk-pikuk tadi?" Mengejutkan dia jawab, "Aku tak nampak apa-apa." Bukan dia katarak, bukan dia buta, bukan dia rabun, dia sihat. Aku tak nampak apa-apa. Kerana pada masa tu dia jalan, ufuk mindanya, kepalanya, otaknya, akalnya duk mikir berkenaan dengan apa yang dinamakan, mereka banyak sangat duk mikir, orang ni mikir tentang kekuasaan Allah, zikrullah. Lupa. Itulah hebat. Kemudian yang ketiga, siapa yang kasih kepadanya, maka tidak memberi kesan ke atasnya oleh sesuatu. Tuan-tuan, kata setengah pujangga cerdik pandai, kasih ni atau cinta ni menyebabkan dia buta. Kalau orang zaman dulu dia kata cinta ni bukan sekadar buta,
buta, pekak, badak, tuli, tak dengar habis. Mak pak dia kata, mak, mu janganlah duk main gewe cinta dengan ini. Allah, kesian mak pak tak tahu dia. Dia tak tahu nilai baiknya orang ni. Mak pak kata dia berat benar, betul. Dia cikaruk, betul. Tapi masa saya rebah dia lah tukang beri minum air saya. Oh, hebat. Sebab apa? Sebab dia cinta. Bila cinta, buta, pekak, badak dan tuli. Keluarga nasihat lah apa dia pun. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Kadang-kadang tak masuk pun. Itu dia. Itu maknanya cinta kepada. Itu satu. Kedua, bila cinta ni kata orang, dia buta semua sekali. Tak nampak habis lah. Orang sebutlah orang walek pun kata udung lah. Siap. Zaman dulu ada seorang namanya Laila. Laila ni comel sangat. Ada orang kata comel, tapi ada orang kata tak comel. Sebab itu dalam bahasa Arab dia ada sebut Laila Majnun. Laila menyebabkan ramai orang tergila-gila Laila. Sehingga ada pepatah Arab menyatakan, kamu sangka bahawa kamu begitu cinta kepada Laila, Laila pandang pun tak kat kamu. Tengok. Jadi ada seorang tu dia nak sangat ke Laila. Bila nak ke Laila, orang ramai pergi tengok, nak tengok sekali Laila ni comel ke tak. Tengok tak comel. Panggil dia balik. Syekh, minta maaf. Kami duk tengok Laila ni tak comel. Hang je duk kata comel ni apa benda? Kami, bukan aku seorang. Dia senyum. Orang angau ni senyum. Orang angau ni jawab apa? Kalaulah Allah ambil mata saya, letak pada mata anda, anda akan tengok macam saya tengok. Tengok. Dan main gitu payah lalu. Kalaulah Allah ambil mata saya, letak pada mata anda, awak pun akan tengok macam saya tengok. Ini dipanggil engau. Baik. Jadi bila sebut masalah ni, itulah. Dan cinta ni mengikut apa yang dinyatakan oleh mereka yang pandai. Dia kata apa? Cinta ni menyebabkan mereka sanggup melakukan apa saja. Mereka sanggup berkorban. Kalau sebut cinta sekadar nak ambil duit saja, itu bukan cinta. Dia raya, saya sayang kat awak, duit RM50. Saya sayang, minta RM50, RM100, RM200. Itu bukan cinta. Bila cinta ni dia ada satu tuntutan namanya pengorbanan. Jadinya sampai kepada tahap cinta, maka segala apa tak jadi masalah. Tak jadi masalah. Lam yusir alaihi syai'an. Tuan-tuan, bayangkan bagaimana bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dicintai oleh sahabat. Maka sahabat sanggup korban apa saja. Jiwa dia, keluarga dia, harta benda dia kosongkan 100%, dia tak kira. Yang penting dia raih pahala daripada Allah Rabb al-Alamin. Dia cinta kat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila sampai kepada tahap cinta macam ni, dia tak kira dah. Itu besarnya. Sekarang kita nak sebut di sini ialah bagaimana dalam hikmah ini menggambarkan orang yang cintakan Allah Rabb al-Alamin. Bila sampai cinta pada Allah lain. Ada tengok ada pakcik-pakcik, pakda, makda, hak tua-tua, umur 80 tahun, 70 tahun. Hak tua jangan ambil muda, hak muda tak ambil tua. 70, 80 tahun.
dengan gautnya, dengan sakitnya. Tapi kita tengok pelik dia. Mungkin dia selalu ke masjid. Hujan pun dia ada, panas pun dia ada, ribut pun dia ada, dia mari ke masjid. Dia bukan kaya, dia hanya ada kereta kacil atau ada motosikal buruk. Dia ada perkara yang terlalu remeh, tapi dia selalu bulan sama. Kita berfikir, kita kata Allah, apa benda hang nak buat ni? Dah lah tua macam ni. Tak. Sebab baginya bila datang ke masjid, seolah-olah dia dapat berbicara dengan Tuhan, dia merasa kepuasan. Seolah-olah dia rasa ketenangan. Sebab bila dia masuk, tuan-tuan mari datang sini ni. Tuan-tuan datang sini ni tak sama dengan anak-anak tuan-tuan datang ke sini. Tuan-tuan datang ke sini mungkin semangat nak belajar. Anak-anak tuan-tuan datang ke sini kerana kena paksa. Mak dia, bapak dia paksa cuti sekolah mulut saja duduk tengok TV, mari sini. Apa benda ni? Jadi dia pergi. Mulut. Dia pergi. Dia bukan dia tak pergi, dia pergi. Macam dalam otak dia, apa benda ni belajar ni. Lambat lagi ni. Abah aku tak tahulah belajar. Tak faham jiwa orang muda, generasi Y tak faham. Aku perlukan Facebook, aku perlukan SMS, aku perlukan Twitter, aku perlukan kepada internet, aku perlu. Jadi kita betul kita tak faham hak tu. Tapi kalau faham macam dia tu, kita sendiri pun jadi huru-hara sama. Tak ada lah belajar, ada ayah belajar, ada rumah congok ajalah. Tengok. Walaupun pergi, sebab apa? Sebab hak ni pergi, dia rasa seronok, dia rasa cinta kepada majlis ilmu, kepada nampak. Anak dia tak nampak. Jadi anak dia, Allah lambatnya majlis ni, apalah lambat sangat. Kalau boleh biarlah ustaz mengajar tu sakit perut, dia berhenti awal, senang sikit. Balik awal. Jadi macam-macam. Jadi di situ cinta ni lain. Itu sebagai contoh. Tuan-tuan, kita tengok bola berlawan, kena final, main di Stadium Bukit Jalil, tapi kena baiki sikit stadium tu. Baik. Main di Shah Alam. Pasukan mana lawan? Kalaulah pasukan Kelantan, Pucuk Guru Musang datang. Lawan pula pasukan Pahang, Ulu Tembeling. Kalaulah adik ipar dia mati sini, dia tak pergi, tapi bola punya pergi tak boleh. Sebab apa? Pada masa tu dia kata, contohlah, cinta bola sangat. Tak kira. Banyakkan pergi tu cuma bayar tu. Bayar tu. Dia terpaksa pukul duit. Sekali nak pergi ni naik bah catar pula begini. Beli pula tiket. Tiket final ni bukan RM5, bukan RM12. Harga sekotak rokok. Kan? Dia mahal. Dia pergi, tak kira. Dia pergi, kenapa? Sebab dia cinta. Sebab cinta-cinta, hobi, kita tak kisah. Tapi yang kita kisahnya, sejuzuk mana dalam hidup kita, terpeta dalam kepala otak kita, dalam sanubari kita, cintakan Allah. Ini yang jadi masalah. Allah tak nampak, Allah tidak kita rasa dalam kepala otak kita. Tak ada rasa apa-apa. Bagi kita biasalah, hari ni bala. Orang macam ni bala. Sebab itu kena ada tu. Bila adanya rasa takut Allah, cinta Allah, maka pada masa itu ibu bapa dia mati lama pun dia tak kisah. Dia datang ke masjid, dia ibadat, hatinya rasa seronok, dia akan rasa bahagia. Sekarang alhamdulillah saya ucap tahniahlah pada sahabat-sahabat, rakan-rakan, keluarga semua, anak-anak yang berjaya UPSR. Ada dapat 5A, ada dapat 6A. Ada tak 6A? Tak ada, 5. Ada 5A. Ada. Tak apa. Bila kita dapat tu, masing-masing telah berbunga, memberi satu semangat, tumpang semangkuk gembira dengan anak tu. Maka adalah tujahan-tujahan, harapan. Ada kata anak dia kita nak hantar boarding school.
Ada kata nak hantar apa-apa, macam-macam, pilihlah semua. Tapi letaklah pilihan untuk akhirnya anak kita ni jadi anak salihah, anak saleh, anak yang boleh pergi masjid, boleh pergi sembahyang, boleh faham agama Allah. Tak kata je nak belajar fizik, nak belajar sains, nak belajar apa benda, bukan mesti kena jadi tok imam semua, bukan. Dia Allah bagi keluasan kefahaman, tak apa. Tetapi dia antara ni, kita nak orang yang belajar matematik yang takutkan Allah. Belajar sains yang takutkan Allah. Belajar sejarah, pakar sejarah yang takutkan Allah, yang sentiasa mulazamah pergi ke masjid. Sekarang ni kita tengok ada dah unsur-unsur fenomena baru di mana orang belajar benda lain rajin ke masjid daripada ustaz mengaji agama tak pergi masjid. Ada? Boleh contoh? Ramai sangatlah kalau kita dengar ni. Kenapa jadi macam ni? Sebab kita nak penghayatan. Belajarlah apa-apa pun, tapi jadi orang baik, jadi orang soleh, jadi orang yang cintakan Allah. Cukup, tak ada apa. Tak semestinya atas nama ustaz, ustazah ataupun cikgu pengajar agama. Tapi perkara macam ini, environment macam ini, pemilihan macam ini payah. Dia nak cari dalam satu situasi di mana dia benar-benar telah disuruh, diajar, diasuh takutkan Allah. Hak nombor satu, cintakan Allah. Yang ini. Jadi bila yang ini tak ada, susah. Bila dah ada berbunga cintakan Allah, pada masa itulah apa benda rintangan pun kesabaran yang cukup tinggi. Dia tinggi sangat sabar. Orang pun tengok luar biasa, ya Allah, hebatnya dia, hebatnya datuk ni. Kenapa? Sebab cinta pada Allah ni kuat. Tuan-tuan, siapa cinta kepada makhluk, ghaliknya dia ada tempoh, dia ada terasa hati. Tapi siapa cinta kepada Allah, dia tidak ada tempoh dan dia tidak ada terasa hati. Kita kadang-kadang bersungguh sangat dengan dia, dia pun buat dek je, biasa je. Kita kan main, tengok. Tapi dengan Allah cukup istimewa. Inilah yang pelik bila ada orang tu benar-benar cinta kepada Allah, yang Allah Subhanahu wa taala pamerkan dalam Al-Quran Karim. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah. Kamu tak akan dapati orang yang kaum yang mana mereka ni beriman dengan Allah dan Rasulnya menentang apa yang Allah bersama dengan golongan penentang Allah. Cenderung hati cinta kepada penentang agama Allah. Dia tak ada sama, tuan-tuan. Sebab dua kedudukan yang berlawanan. Dia tidak akan selesa dan dia tidak akan serasi dalam hal keadaan macam ini. Dan dia sentiasa akan bertempuh dan dia sentiasa akan bertembung. Inilah sunnatullah di muka bumi ini. Baik, wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Ini hadis yang keberapa? Hadis yang ke-91. Daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, pembentukan syakhsiah Islamiyah, muka surat 419. Sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, man sarrahu an yakuna aqwan nas falyatawakkal 'ala Allah, wa man sarrahu an yakuna akraman nas falyattaqillah, wa man sarrahu an yakuna aghnan nas
falyakunu bima fi yadillah awsaq bima fi yadihi. Allahu akbar. Allahu akbar. Tengok, kita semua nak hebat-hebat. Kalau boleh nak hebat. Apa yang kita selalu zikir? Nak kaya. Lagi nak kuasa. Lagi nak hebat, nak gagah, nak dimuliakan. Macam-macam kita sebut nak. Ini perangai manusia daripada dulu. Maka ditunjuk oleh baginda sallallahu alaihi wasallam satu kenyataan yang kita nampak biasa tapi cukup memberi kesan yang besar. Apa kata baginda sallallahu alaihi wasallam? Siapa yang ingin menjadi sekuat-kuat manusia, maka tawakallah diri kepada Allah. Manusia yang paling kuat ialah manusia yang bertawakal kepada Allah. Kita tawakal kepada makhluk, tapi orang ni tak, dia tawakal kepada Allah. Ibrahim Al-Khawwas rahimahullahu ta'ala mengisahkan satu kisah yang cukup pelik. Kisahnya ialah satu hari dia keseorangan di padang pasir atau di pedalaman, jauh daripada khalayak manusia. Sedang dia duduk, dia semayang, dia zikir. Tiba-tiba datang seekor singa besar, ibu singa. Singa besar, ibu singa, kejut dia, Allah. Dan singa itu terus datang ke arahnya. Betul-betul singa itu datang kepadanya. Bila dia datang, singa tersebut, tuan-tuan tahu apa yang berlaku? Singa datang ni macam-macam dia memikir, tapi dia letakkan tawakal kepada Allah. Akhirnya singa datang betul-betul dekat dengan dia. Singa ni dia tak ngaung pun, orang tengok dia, orang takut. Kalau orang tu tak takut kepada singa, maknanya dia bukan berakal lagi, dia bukan mumayyiz lagi. Macam budak-budak, anak-anak kita umur setahun, 2 tahun, dia tak nakut singa. Marilah bapak singa pun. Kalau dah tua bangka ni, macam kita ni, takut. Bunyi ngaung takut dah. Baik. Jadi Ibrahim ni Al-Khawwas rahimahullahu ta'ala, bila tengok singa mari ni, dia terkejut. Singa ni bila sampai kat dia, terus merebahkan tubuh. Singa buat posing kat dia dan tunjukkan kakinya, tangan depan ni. Dia pun tengok, rupa-rupanya kaki singa ni bekok besar. Oh, rupa-rupanya ada duri. Dia pun ambil lah kayu tajam, benda tajam. Dia buang duri tu, dia cocok tu, dia pun tekan, maka keluarlah darah dan nanuh yang banyak. Sudah selesai dia balut. Sudah dia balut, maka singa tu nampak macam faham. Bangkit macam ucap terima kasih tu pergi. Lega hati dia. Dalam hanya beberapa ketika, singa tu datang pula. Allah datang pula dalam keadaan yang cukup pelik. Dia datang, dia bawa 2 ekor anak dia. Sampai dekat dengan Syekh ni, dia rebahkan dan dia main gurau dengan anak dia. Dia demonstrasi. Cara live. Kita kalau safari ya, kita masuk dalam tu, kita pula dizukan oleh singa. Singa tengok kita, dia keluar. Kalau pergi safari, kita dizukan, singa tengok kita keluar. Kalau kita kat zoo, singa tu dizukan, kita tengok singa tu. Itu bezanya. Tapi ada orang tu dia suka safari, dia kata ria dapatlah tengok singa tu dekat. Tapi singa tu dia kata manusia berat. Aku bebas, dia tak bebas. Dulu sepatutnya terbalik, tapi tak apalah. Masing-masing lifestyle. Style masing-masing lah. Allah. Itu perspektif masing-masing. Jadi di sini nak gambarkan dia tawakal kepada Allah.
Bila tawakal kepada Allah, maka dia sekuat-kuat manusia. Ada seorang ulama besar rahimahullah, namanya Sahal bin Abdullah At-Tustari, Abdullah bin Sawar, orang alim besar, orang saleh. Dikatakan bahawa dia ni, dia ajar dengan 3 doa oleh pak saudara dia, iaitu Allahu ma'i, Allahu syahidi, Allahu nazirun ilayya. Allah besertaku, Allah penyaksiku, Allah tengok segala tindakan dan perbuatanku. Dia selalu duk wirid macam tu, sehingga terlekat dalam kepala dia, dalam hati dia, dan dia faham dengan sefaham-fahamnya. Nak jadi ke cerita, dah bila dia faham macam ni, sampailah dia rasa sembahyang dia khusyuk, ibadat dia khusyuk, sehingga dia tua. Bila dia tua, satu hari dia pergi pekan. Sampai di pekan, dia terkejut, dia tengok ada orang mengamuk. Cerita mengamuk ni sama dulu dah, tuan-tuan. Bukan baru ni, dia sama dulu dah. Jadi ada seorang lelaki tu mengamuk. Bila dia mengamuk, dia ni mengamuk, orang panggil mengamuk bahaya. Mengamuk mulut je bunyi hoha-hoha, tak apa, ni bahaya. Betapa bahayanya orang ni mengamuk, dia pegang pisau dan dia letakkan mata pisau pada seorang kanak-kanak perempuan kecil, remaja. Pegang, letak mata pisau. Jadi orang ramai takut, tak berani nak datang ke arah. Kalau datangkan bahaya, mungkin kena. Dan dia warning, siapa datang, dia sembelih budak ni. Lagi orang takut. Jadi orang ramai duk jauh duk tengok. Tiba-tiba syekh ini dia datang. Dia kata ada apa ni, orang pun cerita ada orang ngamuk. Dia pun terus pergi dekat orang ngamuk. Orang kata, Syekh, kau jangan pergi, kau jalan tak apa gagah tu pakai tokak tu rebah nanti, tak ada lari dia bunuhmu. Dia tetap pergi. Bila dia pergi, orang ramai jadi tercengang. Pergi punya, akhirnya dia pergi betul-betul depan. Jadi orang semah, senyap dia tengok. Betul-betul kata orang sedekah muka dia dengan hak ngamuk. Tengah dia tengok hak ngamuk tu, sedekah muka tu, dekat benar lah. Orang ngamuk tu collapse, rebah. Bila rebah ramailah hero berani berlari selalu kejar kita takak. Itu style lah. Dia takak. Macam kita sembelih lembu lah. Masa nak sembelih tu belum jatuh tu tak ramai lagi. Bila rebah tu orang ramai lalu dah. Itu cahaya. Sama lah macam tu. Jadi bila dah keadaan macam ni, orang ikat dia, orang letak dia atas katil apa ni, bawa kurung. Dan orang yang mengamuk ni berubah sakit. Pensang, sedar, pensang, sedar, pensang, sedar. Akhirnya bila dah keadaannya stabil, orang tanya dia, awak ni duk ngamuk-ngamuk. Kami nak tanya, orang tua tu cakap apa kat awak? Dia embuh, dia baca sihir apa sampai jadi macam pelik macam ni? Dia jawab apa? Orang tua ni hanya sebut kalimah Allahu nazirun ilaika, Allah tengokmu. Sebut tu je, Allah tengokmu. Rupanya kita ni jadi jahat sebab kita terlupa Tuhan tengok kita. Allahu nazirun ilaika, Allah tengokmu. Tengok, kejut. Itu besar ni. Sebab itu saya kata,
Lelaki tua ini tawakal kepada Allah lebih, sehingga dia menjadi sekuat-kuat manusia walaupun pada fizikal zahirnya dia lemah. Kedua, wa man sarrahu an yakuna akraman nas falyattaqillah. Siapa suka untuk menjadi semulia-mulia manusia, maka hendaklah dia bertawakal, bertakwa kepada Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang paling mulia ialah paling bertakwa di kalangan kamu. Wa man sarrahu an yakuna aghnan nas falyakunu bima fi yadillah awsaq bima fi yadi. Siapa dia nak jadi sekaya-kaya manusia, biarlah tangan Allah lebih dia kasih, lebih dia yakin daripada apa yang ada tangan dia. Kita kalau kita berjalan tak ada duit, kita rasa gelisah. Tapi orang yang hebat, dia berjalan, hak yang ada dalam poket dia RM100, RM200 ni, dia lebih yakin apa yang ada pada sisi Tuhan, pada tangan Tuhan. Jadi bila ini berlaku, sudah tentu akan memberi impak yang cukup baik. Hebat tuan-tuan. La ilaha illallah. Seterusnya hikmah yang hadis yang ke-93. Hadis yang ke-92. Kekuatan hakiki. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa syadidu bisurati, innamas syadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Bukanlah orang yang kuat itu dengan gagahnya bergusti, tetapi sebenarnya orang yang gagah ialah orang yang dapat menahan nafsunya ketika marah. Ketika marah, dia boleh tahan nafsu dia. Inilah segagah-gagah manusia. Tengok dalam dunia kehidupan kita ni, kadang-kadang marahlah yang jadi masalah. Kenapa depression? Kenapa hypertension? Sebab marah. Aura marah ni terlalu banyak. Bila aura marah terlalu banyak, banyak tindakannya tak betul, sikapnya tak betul. Marah, rumah tangga hancur. Marah, keluarga tidak aman damai. Marah, suasana jadi keruh. Marah, dalam suasana masyarakat tidak harmoni. Bila dah jadi macam tu, bala. Comanya, kata Imam Syafi'i, orang yang tak marah pada tempat yang sepatutnya dia marah, itu keldai. Kita tengok anak kita dah memayang, kita nak marah dia, maka anak kita jawab, "Bah, baru tadi belajar jangan marah. Sabar, bah." Itulah sekuat-kuat iman. Itulah orang paling gagah. Itu kena pelepuk atas muka sekali lagi. Hang tak pandai tafsir sebenar maksud marah. Sebab itu dia kata, marah kena pada tempat. Sebab itu dalam cerita Piramli tu, jangan marah, tu tak betul tu. Perjanjian macam tu memang tak betul tu, tapi tak ada orang nak kritik. Yalah, dalam betul-betul nak gambarkan macam tu, tapi tu tak kena. Ada benda kita kena marah, tapi lillah. Man ahabba lillah wa abghada lillah wa ata lillah wa mana lillah faqad istakmala al-iman. Siapa cinta kerana Allah, marah kerana Allah, beri kerana Allah, tak beri kerana Allah, dia telah sempurna iman dia. Ketika marah ni penting, dia boleh sabar betul-betul. Ini orang yang hebat. Orang yang hebat bila dia tahan sifat marah dia dalam keadaan dia mampu untuk. Cerita banyak tuan-tuan, hebat-hebat orang zaman dahulu, macam mana dia menguruskan marah dia. Baik. Yang ke-93, memohon rezeki. Man un'ima alaihi ni'matan falyahmadillah wa man istabta'a ar-rizqa falyastaghfirillah wa man ahzanahu amrun falyakul la haula wala quwwata illa billah. Dia benda-benda macam ni tuan-tuan, kita bukan dapat ilmu, tapi kita beramal, kita buat. Siapa yang dikurniakan ke atasnya nikmat, maka hendaklah dia memuji Allah. Mulutnya tak lekang sebut alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah.
Alhamdulillah. Ini dia nikmat banyak kita dapat. Nak banding dengan orang lain jauh. Tuan-tuan, bab nikmat ni jangan tengok orang lebih pada kita. Jawab dia dah cukup semua kita. Nikmat ni kita tengok seadanya. Kita dah dapat, alhamdulillah, ni nikmat. Jadi pada masa itu dan sebaiknya kita tengok orang lebih kurang pada kita. Barulah kita appreciate, kita menghargai nikmat tersebut. Kita kaki kita ni, comel tak kaki kita? Comel. Siapa tengok kakinya? Tengok apa Ustaz? Biasa. Tapi orang yang pernah kena potong kaki, selepas dia sedar saja, dia tengok tempat potong tu 2000 kali sehari. Lepas tengok. Tengok. Pada masa itu baru dia menghargai hebatnya nikmat. Wa man istabsar rizqa falyastaghfirillah. Siapa yang rezekinya payah, maka istighfarlah kepada Allah. Payah. Apply kerja ni tak dapat, kerja tu tak dapat. Kerja gaji, apa ni, jawatan apa ni, sertifikat besar tapi suruh ambil kerja 17. Dia sepatutnya boleh 47 dah, ni 17. Kan huru-hara. Dia dapat ni tapi terpaksa kerja tak ada. Ini jadi apa yang dia buat? Dia banyak istighfar. Astaghfirullahalazim, insya-Allah. Dan saya nampak nak murah rezeki ni, mari belajar. Pas belajar dia makan, ada makan insya-Allah dah. Ada makan. Mana pagi selamat dah. Kalau dia keluarga dia ada 10 orang, maka 10 orang tu mari pagi ni save RM50 dah pagi ni. Esok pula ada belajar pula RM50. Malam ni pula cari mana masjid. Tapi bukan niat nak makan, beratlah niat makan ni. Artinya nak gambarkan Allah murah rezeki kalau kita belajar. Wa man ahzanahu amrun falyakul. Kalaulah dia ni runsing sangat dengan sesuatu perkara, duka cita, maka katakanlah la haula wala quwata illa billah. Banyakkan sebut la haula wala quwata illa billah. Penting la haula wala quwata illa billah ini penting. Zikirkan dengan la haula wala quwata illa billah banyak-banyak. Kerana la haula wala quwata illa billah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu riwayat yang lain, kanzun min kunuzil jannah. Satu gedung daripada gedung-gedung syurga. Orang perempuan contoh, dia tak payah bagi apa kat dia. Ada sebuah rumah tu, di mana rumah tu dapur besar, ada pantry lalu. Hak masak chef tu ambil barang, suka lalu dia. Itu baru sekadar besar tu. Sekarang ni gedung besar dalam syurga. Maknanya apa? Lagilah suka. Itu besar. La haula wala quwata illa billah. Sebut selalu. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Bila sebut la haula wala quwata illa billah, kesannya akan cukup besar dalam kehidupan kita. Wallahu alam. Sekadar itulah yang dapat saya sampaikan. InsyaAllah tuan-tuan, kita akan bincang pada esok hari buku Baiti Jannati di masjid sana. Dan ada beberapa buku baru yang tuan-tuan boleh tengok di sana, termasuklah buku-buku solat duha, fiqh hijrah yang kita bincangkan, dan beberapa buku lain. Jadi saya rasa sekadar itulah untuk hari ini. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din alim tawil. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum.